Kembali semula untuk menyaksikan perlumbaan Petronas Malaysia Cup Rig pusingan keempat yang berlangsung di Terengganu untuk kategori perdana. CP150 akan bermula sebentar nanti. Dan kita bersama Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu yang turut sama pada perlumbaan tadi di Litar Permotoran Terengganu, dan bersama dengan pelumba yang berada di petak utama perlumbaan. Haziq Fairuz ini adalah kali kedua dia berada di petak utama selepas perlumbaan pusingan yang kedua di Tangkak. Dia juga berada di petak utama perlumbaan, dan dalam perlumbaan musim ini kali ketiga di dalam Super Pole. Kita lihat sekarang ini dalam Super Pole yang berlangsung di sebelah pagi tadi, di mana kedudukan yang mana Izzat Zaidi catatannya tidak dikira, dan selepas itu Nazrul Izzat yang melakukan catatan terpantas pada perlumbaan yang kelima keluar ke Lita 49.289 saat, dan Kasma Daniel turun selepas itu dengan catatan yang sebelum ini 49.260 suatu kelayakan, dan Kasma melakukan masa 48.944 saat untuk Kasma merampas kedudukan terpantas. Dia ada pelumba yang ke-6 keluar ke Lita, Kasma Daniel Kasmayuddin, bekas juara yang kembali semula dalam kejuaraan Capri ini dengan masa 48.944 terpantas. Dia menghampakan Nazrul Izzat, dan lepas tu Azroy Hakim Anwar pelumba ke-7 keluar ke Lita. Azroy lakukan 49.260, tapi sewaktu dalam sesi warm up dia melakukan catatan yang begitu baik. Catatan masa rekod yang dilakukan oleh Azroy sewaktu warm up, catatan masa yang dia lakukan oleh Azroy 48.772, dan pada sesi Super Pole ini Azroy melakukan masa 48.924 untuk melakukan catatan terpantas, dan pada kedudukan ini dia adalah pelumba yang berada di depan. Ada dijawab oleh Jarul Yuzi, dan sekarang Afif yang keluar selepas itu. Afif adalah pelumba ke-8 keluar ke Lita. Catatan masa Afif semalam 49.236 saat. Afif mencuba untuk memadamkan catatan Azroy, tapi dia gagal untuk melakukannya 49.402, dan selepas itu adalah Haziq Fairuz pelumba terakhir keluar ke Lita. Dan semalam Haziq lakukan 48.923 saat, dan pada Super Pole kali ini catatan yang dikejar adalah milik Azroy Hakim Anwar 48.924 saat, dan Haziq dia berjaya untuk melakukan catatan masa yang lebih baik lagi 48.791 saat untuk dia berada di petak utama perlumbaan. Jadi Haziq akan berada di petak utama perlumbaan, dan dengan Azroy Hakim Anwar dia berada di barisan utama buat kali yang ketiga musim ini. Kali ini di petak yang kedua, petak pertama di Litar Sepang untuk persembahan ketiga, di petak yang ketiga perlumbaan di Litar Tangkak. Kita akan bersama dengan nasihat terlebih dahulu di grid permulaan perlumbaan. Okey, baiklah, kita akan bersama dengan Haziq yang bermula di petak yang pertama. Haziq P1 hari ini, tapi di tepi ada Kasma, di belakang ada Ayul. Macam mana strategi pasukan maju motor untuk perlumbaan akhir ni? Strategi tu macam biasa mesti ada. So kita tengok race nanti macam mana. So saya harap race ni dapat poin yang maksimum. Terima kasih Haziq, dan kita akan bersama dengan seorang lagi pelumba kelahiran Terengganu, Ahmad Afif Amran yang bermula di petak yang kelima. Afif, barisan kedua bukan satu penghalang untuk Afif menang di hometown race ini. Jadi bagaimana Afif? Untuk race kali ini saya harap berada dalam kelompok hadapan. So saya harap doa daripada penonton Kuala Terengganu untuk saya raya di Terengganu. So saya harap anda semua berada saya di kemudahan skala besar. Terima kasih Afif. Kembali semula bersama dengan Harmi dan Azlan. Okey, kalau tadi kita lihat 125 mendebarkan, ini juga jangkaan kita adalah perubahan yang akan berikan kita satu beban yang cukup mendebarkan juga sekali lagi. Pada kita lihat pada kedudukan grid permulaan perlumbaan, Haziq yang akan bermula dari petak pertama perlumbaan. Di sebelahnya Azroy Hakim Anwar, di sebelahnya adalah Kasma Daniel. Tapi
seperti yang dikatakan tadi oleh Nasha bahawa pasukan Petronas Pintar Yamaha Maju Motor yang menguasai dengan mereka ada 3 pelumba di bahagian hadapan. Kita saksikan grid permulaan nombor Haziq Fairuz petak pertama, Azrul Hakim Anwar petak kedua, Kasmah Daniel petak yang ketiga. Keempat, Nazrul Izzat. 5, Afif Amran. 6, Afizat Supan. Petak yang ke-7 Muhammad Helmi Azman, petak yang ke-8 Muhammad Aiman Tairuddin, 9 Muhammad Izzat Zaidi Mat Salihan. 10, Muhammad Izam Iqmal. 11, Muzakir Muhammad. 12, Muhammad Khairul Ikhwan Aziz. Petak yang ke-13 Kari Ashraf Mahmud, 14 Muhammad Rozaiman Muhammad Said, 15 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. Seterusnya petak 16, Faiz Zikri Sabri. 17, Tengku Amirul Hafiruddin. 18, Syafiq Izzarik. Petak yang ke-19 Syarul Chandra, Syarul Yuzi, 20 Fitri Ashraf Razali, 21 Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri. 22, Abdul Muhaimin. 23, Amir Rosi Amidi. 23 pelumba kesemuanya, 24 kerana seorang pelumba yang tidak menyertai perlumbaan pada kali ini, kerana kita ada Akid Aziz yang mengalami kemalangan dan tidak menyertai perlumbaan pada perlumbaan akhir ini. Jadi kita ada 23 pelumba di grid permulaan perlumbaan untuk memulakan perlumbaan kali ini. Dan sekarang kalau kita lihatkan pada catatan masa yang mereka lakukan sewaktu kelayakan, tapi lebih penting lagi kerana warm up di sebelah pagi tadi, menyaksikan Azrul Hakim melakukan 48.772 terpantas, Afif di kedua terpantas 48.832, Helmi tempat yang ketiga dengan 48.831, Haziq Fairuz 48.903. Kesemua ini lebih daripada catatan masa yang dilakukan oleh Haziq Fairuz semalam suatu kelayakan 48.923 saat, dan itu adalah dalam sesi warm up sahaja di sebelah pagi. Cukup mendebarkan, dan melihat keadaan cuaca sekarang, keadaan trek, ini adalah keadaan yang terbaik untuk kita menyaksikan perlumbaan kategori perdana ini, CP150. Semuanya berpeluang dan agak teknikal dan sukar untuk kita jangka, Harmi, kerana mereka perlu mengharungi 20 pusingan. 20 pusingan kesemuanya, 20 pusingan yang mendebarkan setiap kali permainan di Terengganu dalam kategori utama ini tidak menghamparkan, dan segalanya bermula di awal selekan yang pertama yang akan di depan. Bersedia sekarang ini 23 pelumba kesemua dilintah dalam CP150. 6 lampu merah akan dinyalakan untuk mereka bermula pusingan yang keempat bagi musim 2020. Ada seorang pelumba nampaknya jam start. Dari itu boleh berani saya katakan jam start kerana memang terlalu awal dia berada di depan. Dan kerana dia bermula dia terlalu awal saya rasa. Namun begitu, kita lihat, kita berikan tumpuan kembali dalam perlumbaan ini nanti. Kerana itu adalah Muhammad Khairul Ikhwan Aziz yang terus meluncur laju di hadapan. Tapi kita apapun kita akan nantikan keputusan dari race control dengan Haziq Fairuz yang berada di belakangnya dengan Kasmah Daniel yang terus berada di sana. Dan pada ketika ini Azrul ke belakang sedikit di tempat yang ke-8 dengan Afif tempat yang ke-7 berdasarkan pada timing pace yang ada, dan tapi sehingga sampai di satu pusingan kita akan lihat pada kedudukan. Terlalu awal Kasmah yang mahu mengorak langkah, namun dalam pusingan yang pertama ini masing-masing lebih berhati-hati, tidak mahu berlaku sebarang pelanggaran, sebarang kecederaan. Itu yang lebih penting kerana mereka perjalanannya masih panjang, 20 pusingan. Jadi pusingan yang pertama Haziq kekal di kedudukan pertama, Khairul Aziz kedua, Kasmah ketiga, naik Nazirul Izzat kedudukan 4. Namun kita lihat di sini, Ya, jam start untuk Khairul Ikhwan Aziz setelah kita lihat tadi kerana dia bergerak terlalu awal. Tapi Haziq Fairuz di hadapan sekarang ini, Kasmah Daniel kali kira tempat kedua kerana Khairul Ikhwan Aziz jam start. Tapi pada kedudukan sekarang di Lita kita bacakan dulu, 2 Khairul Ikhwan Aziz, 3 Kasmah Daniel, 4 Nazrul Izzat, 5 Afif Amran, 6 Izzat Iqmal, 7 Afizat Supaan dengan Aiman, 8, 9 Azrul. Di hadapan kita boleh lihat penguasaan yang ditunjukkan, dan Azrul yang berada di tempat ke-9, tapi 3 pelumba yang ada ini adalah Kasmah bersama dengan Nazrul Izzat dan Ahmad Afif Amran. Izzat, Haziq perlu teruskan konsisten di depan kerana di kelompok kedua ni, Azrul yang cuba masuk bahagian dalam, namun di depan mereka itu di sini, Kasmah pasti akan mengawal tempo, mengawal pace kerana dia mahu membiarkan Haziq terus berada di depan, jauhkan lagi jarak di kedudukan yang pertama. Afif dengan catatan terpantas di Lita tadi 49.272 saat, tapi sekarang kita lihat Azrul berjaya melepasi Izzat Iqmal
dan sekarang ini dia berada di peringkat di melepasi Helmi Azman, maafkan saya, dan dia naik di tempat yang ke-6 Azroy, dan Izam berada di hadapannya. Agak jauh juga dia ketinggalan di belakang, dan untuk mengejar dia berada di depan Izam Iqmal. Dan tidak silap saya sekarang kerana di hadapan sekarang yang pastinya Haziq Fairuz masih lagi kekal. Kasmah Daniel tempat yang kedua, Nazrul Izzat. Ahmad Afif sekali lagi melakukan masa terpantas jelita dengan 49.034 saat. Baru kita lihat Azroy tempat yang kelima. Azroy ketinggalan 1.9 saat di belakang Afif, dan ketinggalan 2.7 saat di belakang Haziq Fairuz. Di sini permulaan ini agak menarik, Armi, kerana kita melihat 3 pelumba dari Yamaha Maju Moto berada di depan. Mereka menguasai kelompok hadapan, jadi itu yang perlu lebih bekerja keras untuk pelumba di belakang, terutamanya Azroy juga, bagaimana dia mahu melonjakkan ataupun menangkap 3 pelumba ini. Kita lihat sempat lagi Kasmah maupun dia Nazrul Izzat untuk melihat di belakangnya agak rapat, iaitu Ahmad Afif. Ahmad Afif Amran berada di dalam tempat yang keempat, dan ini strategi yang biasa kita lihat digunakan oleh Afif mengekori kelompok hadapan. Dan pada ketika ini Kasmah menurunkan catatan terpantas di 48.940 saat oleh Kasmah yang berada di tempat yang kedua. 3 pelumba pasukan Maju Motor berada di hadapan 1, 2 dan 3. Diikuti pelumba pasukan Petronas Pintar Yamaha KJ Racing di tempat yang keempat. Azroy Hakim Anwar ketinggalan tempat yang kelima. Gap 1.9 saat antara dia dan juga Afif tempat yang keempat ini. Kita masih lagi di peringkat awal kerana ada 20 pusingan, ada 16 pusingan lagi untuk perlumbaan ini. Dan tapi Azroy mulai meninggalkan Izam Iqmal di belakangnya, Helmi Azman, Afizat Supaat untuk mengejar kelompok di hadapan 4 pelumba. Haziq Fairuz, Kasmah Daniel, Nazrul Izzat dan Ahmad Afif Amram. Dengan Kasmah melakukan masa yang terpantas kali ini, giliran Nazrul Izzat melakukan masa lebih baik 48.910, tapi Helmi Azman 48.895. Helmi tempat yang ketujuh. Fokus utama Azroy adalah perlu menangkap 4 pelumba di depannya. Dia perlu lebih rapat kepada Afif. Tugas yang agak sukar, namun itulah cabarannya, kerana kita lihat 4 pelumba di hadapan ini semakin jauh. Ada gap kelompok yang konsisten di hadapan, dan ini kelompok yang berikutnya di bahagian belakang. Kita lihat Azroy berserangan. Azroy dia ketinggalan dalam 2 saat di belakang Afif dan 26 saat di belakang Haziq Fairuz. Tapi saya katakan tadi 15 pusingan lagi, jauh lagi perjalanan, dia masih lagi boleh untuk mengejar. Berdasar bergantung pada apa yang berlaku di hadapan antara 4 pelumba ini. Jika mereka bersaing dan berentap di hadapan, ini akan memberikan peluang kepada Azroy untuk mengejar. Dan buat masa ini mereka sampai di pusingan seterusnya, dan kita lihat terus gap semakin kurang. 1.8 saat Azroy yang berada di tempat yang kelima. Afif, Nazrul Izzat, Kasmah, Haziq kekal 1, 2, 3 dan 4. Dan Afif sentiasa mengikori saja 3 pelumba pasukan Petronas Pintar Yamaha Maju Motor di hadapan. Masih ada peluang untuk Afif kerana kedudukan rapat ni, kalau dia bertindak pada tepat pada waktunya, dia perlu melepasi Nazrul Izzat dan juga Kasmah. Manakala untuk Haziq juga, dia kekal dalam 6 lap ini, masih kekal selaku pendahulu. Namun jurang dan juga kedudukan ini, sebarang kemungkinan boleh berlaku. Kita lihat konsisten, tidak ada reaksi, tidak ada satu pergerakan yang boleh menggugat 3 pelumba di hadapan ini, terutamanya Afif untuk berdepan dengan 3 rakan pasukan itu daripada pasukan Yamaha Maju Motor. Sekali lagi kita katakan ini bergantung pada strategi masing-masing. Azroy melakukan masa terpantas tadi di Lita 48.845 saat, dan dia sekali 1.8 saat saja di belakang Afif. Ini boleh berlaku kerana 4 pelumba di hadapan ini mereka sedang mengatur strategi masing-masing, dan ini berikan peluang kepada Azroy untuk mengejar. Kita on board sama dengan Aiman Thairudin tadi, tapi kita katakan mengenai Azroy yang melakukan catatan terpantas Lita 48.845. Dia perlu mengekalkan pada kelajuan ini untuk mengejar Afif di hadapannya. Jika dia dapat mengejar di hadapan, dijadikan lebih menarik kerana ada 5 pelumba di kelompok hadapan. Buat masa ini 4 pelumba di kelompok hadapan yang sekarang sedang mendahului. Dan tadi kita bersama dengan Aiman Thairudin untuk melihat kedudukan Aiman tempat yang ke-10. Dan ini juga kedudukan di bahagian belakang Zaiman nombor 23. Bersaing pada kedudukan ini ada di tempat yang ke-13 untuk Rozaiman. Aiman Seorang pelumba terjatuh tadi di hadapan Aiman, tak sempat untuk kita melihat. Pada kedudukan Afizat, seorang Afizat di hadapannya. Afizat kalau berdasarkan pada Afizat Supat yang berada di tempat yang ke-9 tadi.
dan Aiman sekali lagi bersama dengan Aiman dan ditas oleh seorang pelumba Zaman Cycle juga seorang pelumba. Jadi kita dapat melihat siapa pelumba yang terjatuh tadi. Hafizat Supaat yang terjatuh. Lepas tu yang lalu Gen 2 HM untuk Motorsports. Sementara kali pada kedudukan, nanti kita lihat kedudukan di hadapan mana-mana kedudukan. Haziq, Nazrul Izzat, Kasma, Afif. Masih lagi Azroy semakin hampir di hadapan. Tapi ini apa yang berlaku tadi ketika di selekor. Tapi yang menariknya di hadapan, Azroy dah pun sampai 0.9 saat di belakang Ahmad Afif Amran dan 1.84 saat. Sementara ini adalah lekaran yang berlaku tadi. 11 pusingan lagi akan tamatkan dengan seorang pelumba Wan SRX yang terjatuh. 1, 2, 3 dan 4. Azroy semakin hampir. Ini menjadikan kedudukan semakin menarik di hadapan. Kedudukan di hadapan Haziq Fairuz tidak berubah. Kedudukan Nazrul Izzat di tempat yang kedua, Kasma di tempat yang ketiga dan Afif di tempat yang keempat. Dan Azroy semakin hampir dengan mereka 0.7 saat di belakang. Dan seperti yang kita jangkakan tadi, jika persaingan di hadapan ini memberikan peluang kepada Azroy untuk menghampiri. Selain Azroy, kalau kita perhatikan kedudukan Afif, dia berada di belakang Kasma. Kasma yang memberikan ruang kepada Nazrul untuk berada di belakang Haziq ini. Mungkin kalau melihat karakter perlumbaan, cara perlumbaan Kasma mempunyai karakter yang mungkin mampu boleh menggugat kedudukan Afif ketika nak motor. Namun ini seketika. Ada seorang perlumbaan terjatuh di Lita. Ini Helmi yang mungkin dia Ashraf Daniel yang terjatuh. Ya, sebabkan kita pasti apa yang berlaku antara Ashraf Daniel dan juga Helmi Azman. Kita boleh saksikan dua pelumba SK ini. Oh, dia terbabas. Ashraf Daniel yang terbabas dan tidak dapat mengawal jenteranya. Bali semula menyaksikan perubahan di depan. Haziq terbabas sedikit. Masih bukakan kedudukan ini. Afif terpantas Lita dengan 48.786 saat dan kita lihat Azroy semakin hampir dalam untuk mencari kelompok di hadapan ini. Sekarang ini gap 0.8 saat antara Azroy dan juga Afif dan perbezaan kalau kita lihat antara Azroy dengan pelumba di hadapan 1.2 saat sahaja. Semakin menarik. Azroy apabila dia berjaya berada kelompok atau berada di belakang Afif. Jadi kita akan menantikan debaran akan lebih terutamanya membabitkan 5 pelumba hadapan ni. Azroy mahukan kemenangan di sini. Dia mahukan sesuatu yang lebih baik. Mereka menuju selekor yang ke-6, masih kekal untuk Haziq di depan, Nazirul, Kasma, Afif, Azroy. 5 pelumba ini akan menjadi tumpuan kita di penghujung. Sekali lagi Haziq. Sekali lagi Haziq yang hampir-hampir tadi. Tanda kita ada 4 pelumba Yamaha di hadapan dengan seorang pelumba Honda yang baru saja sampai untuk menyertai kelompok. Jadi kita ada sekarang sudah ada 5 pelumba berebut kedudukan P1 sekarang ini. Perbezaan kurang dari 1 saat saja antara mereka. Azroy berjaya memintas. Azroy naik tempat yang ke-4 sekarang. Azroy melapasi Afif sekarang. Azroy cuba untuk mengejar 3 pelumba pasukan maju motor di hadapannya. Dan kedudukan semakin menarik untuk 7 pusingan lagi akan tamatkan. Semakin rapat kedudukan 5 pelumba di hadapan. Nazrul Izzat juga sudah pun mengambil alih kedudukan Haziq. Buat pertama kalinya di berbaki 7 pusingan ini kita lihat seiring mereka begitu rapat. Sebarang tindakan, sebarang reaksi bakal dilakukan, terutamanya Afif yang sentiasa rapat. Kita lihat dia tidak mahu melepaskan kedudukan Azroy. Kasma kekal menjadi penghalang di antara rakan di depannya. 2 itu di depan. Kita akan lihat nanti di selekor yang ke-10 dan 11. Selekor yang kedua dalam bagi perlumbaan ini. Ini selekor yang kedua saya katakan. Dan ini adalah peluang untuk mereka cuba lakukan 17 kembali di depan. Haziq Fairuz kembali di hadapan sekarang ini. Siapa yang akan melakukan gerakan? Siapa yang akan terlebih dahulu untuk berada dan melakukan kejutan untuk dalam perlumbaan ini? Kerana dalam 6 pusingan lagi ini pada kedudukan yang sangat rapat dan strategi masing-masing. Mereka tahu apa yang mereka akan cuba lakukan. Tapi bila masa mereka akan cuba lakukan, itu yang kita akan lihat dengan baki 6 pusingan lagi yang akan tamatkannya. Haziq masih lagi di depan.
diikuti dengan Nazrul Izzat, Kasma, Azroy dan juga Afif. Kasma sempat melihat kedudukan Azroy dan juga Afif. Jadi Kasma mahu menutup ruang, tidak memberikan kepada Azroy maupun Afif untuk memintas kedudukan ketiga. Itu cukup penting untuknya. Kasma perlu mengawal. Dia perlu memastikan Nazirul dan juga Haziq kekal di hadapannya bagi memastikan pasukannya untuk menjuarai pusingan yang keempat ini. Bagi 5 pusingan lagi akan ditamatkan. Pada kedudukan kita boleh lihat mereka sedang mengatur apa yang mereka akan lakukan. Karena sekarang ini berdasarkan apa yang kita lihat, mereka hanya melakukan pacing masing-masing mengikuti kumpulan. Dan kita pada 2 pusingan akhir nanti mereka akan cuba. Dan sekarang kerana kita tahu bagaimana karakter perubahan Afif mengikuti rapat sahaja dan mereka meninggalkan kumpulan di belakang tempat yang ke-6, perbezaan 9 saat mereka tinggalkan. Dan kelompok yang dari belakang 5 kelompok ini untuk 3 kedudukan di atas podium. Siapa yang akan menangani perlombaan kali ini? Kita masuk di 4 pusingan yang terakhir dan Nazrul Izzat berada di depan mengambil giliran sekarang di hadapan Haziq. Kasma saja mengikuti, Azran saja mengikuti, Afif jangan lupa walaupun di tempat yang kelima dia mengikuti saja 4 pelumba di hadapan buat masa ini. Selekoh ke-6, rapat Afif hampir-hampir begitu rapat bersama dengan Azroy. Ini antara selekoh yang mungkin akan menjadi tumpuan juga di penghujung nanti. Mereka seiring tidak ada lagi reaksi-reaksi yang mungkin boleh mengubah kedudukan. Nazirul semakin laju, Haziq ikut di bahagian belakangnya. Kasma kekal. Kasma dari awal sehinggalah sekarang dia sentiasa mengekalkan momentumnya berada di kedudukan ketiga di belakang, sama ada di belakang Haziq ataupun Nazirul Izzat. Pada kedudukan sekarang momentum yang penting untuk mintas Azroy cuba untuk melepasi 3 pusingan terakhir ini. Dan mungkin ada pelumba yang cuba untuk larikan diri, tapi ini juga tindakan yang agak berani kan yang boleh dikejar oleh pelumba di belakang. Dan sekarang masih kedudukan tidak berubah lagi. Nazrul Izzat, Kasma, Haziq, Azroy dan Afif pada kedudukan 3 pusingan yang terakhir. Dan sekarang Afif mulai masuk. Afif bersebelahan dengan Azroy. Afif cuba tapi dari dalam Azroy berjaya menutup ruang. Afif kembali di depan, masuk di bahagian dalam tapi Azroy menutup sekarang ini. Dan di hadapan masih lagi Nazrul Izzat. Di belakang kedudukan Haziq, Kasma. Kesilapan tidak boleh dilakukan oleh pelumba sekarang. Tapi tadi persaingan 2 pelumba itu di belakang mereka ada gap sedikit, tapi masih dapat dikejar oleh Azroy dan juga Afif. Melengkapkan satu lagi pusingan, bermaksud 2 lagi pusingan akan diharungi oleh 5 pelumba ini dalam penentuan kejuaraan. Kita lihat Nazirul Izzat masih mengetahui Kasma. Ini adalah pusingan kedua, dia berada di kedudukan yang kedua kerana dia lama berada di kedudukan yang ketiga di belakang Haziq dan Nazirul. Namun Haziq kini berada di kedudukan ketiga. Ada gap sedikit, namun kita lihat 20 minit semakin agresif Harbi. Semakin agresif untuk memberikan persaingan, mahu meninggalkan 3 pesaingnya di belakang. Kita ada Nazrul Izzat yang sekarang 3 pelumba pasukan maju motor yang menguasai 1, 2 dan 3 diikuti dengan pasukan CKJ dan juga pasukan Yuzi Dimitsu. Tim yang berada dalam kelompok 5 ini, kita berada di 1/2 pusingan akan tamat. Di sini mereka akan mentul, di sini mereka akan cuba mempertahankan kedudukan. Dan ada tugas untuk kemudian hadapan Nazrul Izzat mempertahankan kedudukannya. Sekarang mereka melihat mentoreh di belakang. Azroy juga masuk sekarang. Azroy juga masuk bahagian dalam di selekor yang kedua di tempatnya. Dan ini adalah pusingan terakhir, lap terakhir untuk mereka. Dan sekarang Kasma mulai bergerak. Kasma berada di depan Azroy. Tempat yang ketiga. Cuba untuk mengejar depan Azroy dan juga Nazrul Izzat. Azroy melepasi seorang pelumba dan sekarang terpulang kepada Azroy cuba masuk tapi dapat ditutup oleh Nazrul Izzat. Selekor ke-6, 7. Kasma begitu tenang berada di depan, di belakangnya cukup dekat itu Nazrul Izzat. Azroy yang cuba untuk memberikan tentangan semakin agresif. Kedudukan yang keempat sudah pun berubah sebenarnya, iaitu Afif. Haziq ketinggalan sedikit kedudukan yang kelima. Manakala kita lihat dari bahagian dalam cuba untuk masuk. Selekor ini tapi Kasma di hadapan dan sampai dengan Kasma berjaya menangi pelumpaan. Diikuti dengan Nazrul Izzat tempat yang kedua. Afif di tempat yang ketiga. Dia berjaya melepasi Azroy. Dan Haziq tempat yang kelima. Tapi kita beri tumpuan kerana masih belum sampai lagi. Pelumba di bahagian belakang. Itu telah pun Haziq Fairuz Izzat Zaidi tempat yang ke-6. Aiman Tarudin 7, 8 Izzat Iqbal, 9 Iqbal Amri dan Khairi Aslam Mahmud tempat yang ke-10. Dan kita akan saksikan di kedudukan keseluruhan, tapi di hadapan Kasma Daniel berjaya menjadi perubahan pertamanya musim ini.
dengan Nazrul Izzat. Tempat yang kedua percubaan tadi di antara dua pelumba ini, antara Kasma dengan Nazrul Izzat, yang kita akan saksikan nanti dengan Afif sampai ke tempat yang ketiga, dan Azroy turun tempat yang keempat, Haziq Farus di tempat yang kelima. Rancangan dan juga taktikal yang cukup bijak dari pelumba-pelumba pasukan Petronas Sprinter yang maju motor tadi. Di penghujung kita lihat photo finish untuk sampai agak rapat kedudukan antara Azroy dan Afif, saya kira, dan juga Haziq. Tapi pada asalkan pada timing pace kita lihat Kasma, Nazirul, Afif pada ke 1, 2 dan 3. Perbezaan 0.08 saat Azroy di belakang Ahmad Afif Amran yang berjaya di saat akhir sampai untuk tempat yang ketiga. Kita akan lihat pada keputusan nanti. Nazrul Izzat Ahmad Baudin tempat yang kedua. Menantikan Kasma untuk sampai. Kita akan lihat pada keputusan perlumbaan. Kasma Daniel tempat yang pertama, dia menewaskan Nazrul Izzat di penghujung tadi dengan 0.4 saat di belakangnya. Afif tempat yang ketiga yang menewaskan Azroy di tempat yang keempat. Haziq di tempat yang kelima akhirnya. Izzat Zaidi 6, 7 Aiman Tarudin, 8 Izam Iqmal Izamli. Kedudukan 8 teratas, 9 Iqbal Amri Abdul Malik, 10 Khairi Ashraf Mahmud, 11 Syafiq Izarik, 12 Muzakir Muhammad, 13 Rozaiman Said, 14 Amir Rosi, 15 Syahrul Syadras, Tengku Amirul tempat ke-16. 17 Fitri Achar Zali, 18 Abdul Muhaimin Roslan, 19 Karul Ikhwan Aziz, 20 Omar Helmi Azman, 21 Ashraf Daniel Zamri, 22 Faiz Zakir Sabri, 23 Hafizat Supan. 23 pelumba kesemuanya, dan kejayaan buat pelumba tempat pertama Kasma Daniel yang berjaya menangi perlumbaan kali pertama bagi dirinya untuk musim 2022 ini. Kasma sebelum ini kedudukan yang terbaik untuk musim ini, belum ada podium, 5 mata pada pusingan yang pertama. DNF pusingan yang kedua, tidak ada mata pada pusingan yang ketiga. Di kejayaan, dan kejayaan ini bagi Nazrul Izzat juga penting, dan Ahmad Afif Amran untuk kejuaraan keseluruhan, kerana kutipan mata mereka hanya dipisahkan 5 mata sahaja antara kedua-dua pelumba ini. Dan kedudukan ini akan kita lihat nanti. Tapi yang pastinya memang rapat kedudukan mereka dalam kutipan mata bagi CP 150 ini. Kita akan bersama dengan pemenang bagi CP 150. Sekarang kita berada dengan Ahmad Afif Amran di kapal Fermi. So, Afif, nampak sangat race yang tenang sampai last 2 lap. Azroy dah sampai dan battle juga. So, cuba ceritakan apa yang berlaku dengan apa race plan dari awal, sebab nampak macam tunggu momen. Memang dijangka 4 rider di atas masa sepupu tadi. Memang saya kira memang diorang main di pace tinggi. Saya cuma hajat saya untuk race final ni, saya cuba keep di group false group tu dah cukup, sebab memang agak struggle untuk pergi ke podium pada race kali ni. Kalau kita tengok pada sepupu tu memang sangat dekat. So alhamdulillah saya pun tak jangka last lap ni saya dapat motor Azroy di finishing. Alhamdulillah naik podium di tempat ketiga. Tahniah Afif. Dan ke P2 Nazrul Izzat. So Nazrul, kita nampak sangat weekend yang susah juga. Super Bowl memang semua timing rapat, and in the race tadi kita nampak semua pada lap macam second ke third last lap baru semua nak push. So macam mana battle tadi? First kali saya terima kasih pada mak bapak saya, tim saya yang bekerja keras setiap minggu. Dan saya terima kasih pada ayah saya yang telah meninggal, yang didik saya, dan ini hadiah ni untuk ayah saya, bukan untuk saya. So first kali tadi fighting yang agak fight juga. So bagi saya fokus saya punya line dan saya punya momentum. So saya fokus dan saya try one by one
dan saya still ada strategi team, so saya cuba pada next race lah. Tahniah Nazirul. Dan teruskan pemenang untuk race CP150, Kasma Daniel. How are you, Puta? My friend. So Kasma, dari arigato. So dari awal tadi saya dah cakap Kasma this weekend macam more calm, tak agresif macam kita biasa nampak Kasma. So apa yang perbezaan race ni dengan race sebelum ni? Race sebelum ni kita tahu di Lita Terengganu ni tak memerlukan orang cakap tu agresif riding. Kerana di sini di Lita Terengganu kita nampak macam teknikal tapi dia sebenarnya banyakkan high speed corner. So pada race tadi memang saya calm gila. Saya sebenarnya tak ada expect macam nak attack pun. Cuma saya just maintain kat position saya je. Tapi apabila saya nampak teammate saya agak macam terkucil sikit dan speed saya sampai untuk memintas, so peluang yang terbuka, so saya potong je lah. So alhamdulillah. Dan juga rezeki saya semasa saya memintas tu adalah last lap. So saya rasa macam alhamdulillah syukur saya menang di Terengganu lagi sekali. Apa pun terima kasih kepada tim dan mekanik kru semua yang membuat motosikal saya memang sangat terbaik. Dan juga untuk orang-orang Terengganu yang datang, panas ceng-ceng boh. Terima kasih. Tahniah Kasma, back to the studio. Kita bersama dengan 3 pemenang tadi dan Kasma yang pernah memenangi perlombaan di sini juga. Sekarang kita bersama dengan Nasha terlebih dahulu yang bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Baiklah, sekarang ini saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar merupakan Menteri Besar Negeri Terengganu. Assalamualaikum Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umumnya, apakah pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap penganjuran kejuaraan Petronas Malaysian Cup Prix di negeri Terengganu pada kali ini? Pertama, saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan jutaan terima kasih kepada Petronas dan Cup Prix yang telah menganjurkan perlawanan perlombaan di Terengganu pada kali ini, dan kita sangat terbuka untuk menerima penganjuran yang sama di waktu akan datang, terutama pada tahun ini juga. Dan kerajaan negeri mengharapkan bahawa sukan pemotoran boleh menjadi sebahagian daripada sport tourism dan sebahagian daripada sport outdoor activities di negeri Terengganu, dan tentunya ianya boleh memberi manfaat ekonomi kepada penduduk di negeri Terengganu sendiri dari segi perhotelan, dari segi pelancongan dan kedai-kedai yang lain yang di negeri Terengganu. Ya, dan saya sangat terujalah dengan championship pada hari ini. Jadi, apakah perancangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan kerajaan terhadap sukan pemotoran di Terengganu, contohnya penglibatan belia dalam sukan bermotor seperti Cup Prix? Ya, kerajaan negeri sangat mengalu-alukan penyertaan daripada semua pihak untuk sama-sama membantu meningkatkan sukan pemotoran di negeri Terengganu ini, sama ada ianya adalah ruang dan peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun yang ingin dilaksanakan oleh mana-mana NGO atau mana-mana perkumpulan. Dan kerajaan negeri akan menyediakan tempat dan ruang yang sesuai kepada program-program seperti ini. Dan tentunya selain daripada program seperti hari ini, ada juga perhimpunan pemotoran secara besar-besaran. In fact, hari-hari ini pun kita lihat di negeri Terengganu diadakan Bike Week. Dan selain daripada itu ialah aktiviti-aktiviti yang berkait dengan motor. Jadi saya rasa kita menunggu waktu yang sesuai, insya-Allah sebelum pada sampai musim monsun ini akan ada lagi penganjuran di negeri Terengganu. Jadi kata-kata akhir Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap penganjuran Cup Prix pada petang ini. Ya, saya bagi pihak kerajaan dan seluruh rakyat negeri Terengganu mengucapkan terima kasihlah kepada Petronas dan kepada penaja-penaja yang menjadikan perlombaan pada hari ini sebagai suatu realiti, dan janganlah serik lagi untuk datang lagi ke negeri Terengganu. Dan kepada pelumba-pelumba, saya juga mengharapkan mereka teruskan meningkat keupayaan diri masing-masing, bukan sekadar untuk kumpulan mereka semata-mata, bahkan mungkin sampai satu peringkat untuk mewakili negara ke pemotoran perlombaan antarabangsa. Terima kasih di atas kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri bersama kami pada penganjuran Petronas Malaysian Cup Prix pada petang ini. Terima kasih.
Terima kasih Nasha dan juga Yang Amat Berhormat, dan kita akan ke podium untuk CP 150 yang mana 5 pelumba di hadapan. Ada 5 pelumba yang berada pada kedudukan grid. Haziq Fairuz Azroy, Kasma, Nadrul Izzat, Afif. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 pada kedudukan grid. Dan pada perlombaan Kasma tempat pertama, 2 Nadrul Izzat dan 3 Ahmad Afif Amran. Tempat ketiga pelumba Jalanan Terengganu Ahmad Afif Amran. Izzat Ahmad di tempat yang kedua, dan kedudukan mata yang kita akan lihat nanti kerana perbezaan antara kedua-dua ini tidak jauh antara Afif dan juga Nadrul Izzat. Dan pemenang buat kali pertama musim ini naik ke podium, dan kali pertama juga menangi perlombaan setelah sekian lama bagi Kasma dan Kasmanyuddin kembali menggelar pemenang di Litar Terengganu untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto. Dan ada berpasukan untuk pasukannya. Yuho akan mengambil trofi untuk bukan Yuho yang naik untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto. Jadi kita menantikan podium bagi CP 150 ini, di mana Datin Anita Azrina mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Menteri Besar Terengganu menyampaikan hadiah di tempat yang ketiga. Ahmad Afif Amran, dan kejayaan tempat ketiga ini akan juga penting dalam kedudukan keseluruhan untuk Afif. Tempat yang kedua untuk Nadrul Izzat Baudin, satu lagi podium untuk Nadrul Izzat. Dan pemenang bagi perlombaan kali ini Kasma Daniel Kasmanyuddin, pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto. Anugerah berpasukan Datin Anita Azrina Abdul Aziz, Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategi Kumpulan Petronas, menyampaikan hadiah kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto di tempat yang pertama. Podium bagi CP 150 Kasma Daniel Kasmanyuddin, Nadrul Izzat Baudin dan Ahmad Afif Amran. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Rangkuman perlombaan bagi CP 150 menyaksikan persaingan yang begitu sengit. Pada awalnya walaupun berlakunya jump start oleh Khairul Ikhwan, namun perlombaan diteruskan, yang mana pada awal kita perhatikan pelumba-pelumba dari pasukan Yamaha Maju Moto terus berada di kelompok hadapan bagi memastikan mereka memimpin perlombaan. Antaranya ialah Haziq Fairuz yang begitu lama berada di depan, yang turut diiringi oleh Nazrul Izzat, dan turut berada kedudukan yang ketiga iaitu Kasma Daniel. Dan di kedudukan yang keempat, persaingan kelompok hadapan ini terarah juga kepada pelumba tempatan Terengganu iaitu Ahmad Afif Amran yang memburu kejuaraan yang ketiganya bagi musim ini. Tetapi jelas situasi itu tidaklah mudah, walaupun di pertengahan perlombaan ada berlaku terjatuhnya pelumba dalam keadaan yang tidak dijangka. Antaranya yang turut terlibat dalam situasi ini iaitu Izzat Suat yang terjatuh tadi. Dan selepas itu kita saksikan saingan di antara 4 pelumba di depan sebelum Azrul sampai untuk menyertai keempat pelumba di hadapan ini, dan persaingan di antara 4 pelumba yang kita saksikan. Dan ini adalah pelumba pasukan SCK yang terjatuh. Tapi di hadapan 5 pelumba yang bersaing untuk menangi perlumbaan. Azrul yang berada paling belakang pada waktu ini, dan lepas itu Azrul mengurat langkah untuk naik tempat yang keempat dan tempat yang ketiga. Dan pada ketika ini siapa saja boleh menangi perlumbaan, dan sedikit kesilapan saja akan sebabkan mereka gagal menaiki podium. Dan ketika ini cubaan dilakukan oleh Afif untuk
melepasi Azroy yang berkedudukan tempat yang ketiga buat masa ini. Sebagai itulah berlakunya ada gap di antara Afif dan juga Azroy, dan ia terarah di perlumbaan di bahagian hadapan iaitu kepada Kasmar Daniel juga Nazrul Izzat. Nazrul Izzat berada di depan, namun penghujung di selekor ke-11 itu menyebabkan menyaksikan Kasmar memintas dan akhirnya dia menjuarai CP 150 pusingan keempat. Baiklah, kita lihatkan pada kedudukan keseluruhan. Ini yang saya masukkan tadi kerana Afif dan Nazrul Izzat satu mata saja memisahkan kedua pelumba ini, dengan Izzat Zaidi kekal tempat ketiga dengan 51 mata. 4 adalah Haziq Fairuz dengan 47 mata. Azroy tempat yang kelima dengan 42 mata. Izzam Iqmal dengan tempat ke-6 36 mata. Iqbal Amri Abdul Malik dengan 34 mata. Tempat yang ke-7 8 Kasmar dan Kasmaruddin 31 mata dengan kejayaan yang memenangi perlombaan tadi.